Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam topik 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Kita akan pergi lebih detail tentang kulit dan juga lidah. Jadi kalau masih ingat lagi, kita dah belajar sebelum ni tentang deria. Okey, deria. Jadi awak tahu manusia ada 5 deria. Kita ada deria penglihatan iaitu mata, deria pendengaran iaitu telinga. So dua ni kita dah belajar pada minggu sebelum-sebelum ni. Jadi hari ni kita akan belajar tentang deria rasa iaitu lidah dan deria sentuhan iaitu kulit. Akan datang nanti cikgu akan terangkan pula tentang satu lagi deria iaitu deria bau. Jadi ingat, hari ini kita akan belajar kulit dan lidah. Kulit adalah deria sentuhan, manakala lidah adalah deria rasa. Kulit. Okay, ini ialah lapisan kulit manusia. Basically, lapisan kulit manusia terdiri daripada tiga lapisan. Lapisan yang paling luar sekali adalah lapisan epidermis. Lapisan yang kedua ialah lapisan dermis. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan lemak. Di dalam kulit kita ada beberapa struktur lah. Yang paling penting ialah reseptor. Di kulit saja kita ada 5 jenis reseptor. Reseptor ni ialah bahagian yang menerima rangsangan. Jadi kita ada reseptor sakit. Kita ada reseptor sentuhan. Reseptor panas, reseptor sejuk dan reseptor tekanan. Selain tu, kita nampak yang hitam ni kan? Okay, ini adalah bulu roma ataupun rambut yang bersambung dengan, kita ada juga kelenjar peluh. Pada permukaan kulit kita ada pori-pori, okay, liang-liang. Liang-liang ni akan bersambung juga dengan kelenjar peluh, di mana bila kita berpeluh, peluh akan disingkirkan melalui liang roma pada kulit. Kulit ialah organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Kulit adalah deria ataupun organ yang paling besar pada badan kita. Kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis dan lapisan dalam yang dikenali sebagai dermis. Kulit mempunyai 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Ada 5 reseptor. Di setiap reseptor ni dia kesan rangsangan yang spesifik. Contohnya reseptor sejuk mengesan rasa sejuk. Reseptor tekanan mengesan tekanan. Reseptor sentuhan mengesan sentuhan. Okay, dan begitu juga dengan reseptor panas dan reseptor sakit. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okay, ini adalah reseptor-reseptor di dalam kulit, okay, yang spesifik. Kepekaan kulit. Macam ni ya, kepekaan kulit bergantung kepada bilangan reseptor di dalam kulit. Bahagian badan yang lebih peka mempunyai bilangan reseptor yang lebih besar. Ini termasuklah hujung jari, bibir dan leher. Apa maksud dia? Maksudnya dekat kawasan yang mempunyai lapisan epidermis yang nipis dan juga lapisan yang mempunyai bilangan reseptor yang banyak, bahagian yang ini akan menjadi lebih sensitif, dia lebih peka. Contoh bahagian yang peka ialah hujung jari. Okay, bila kita nak pegang sesuatu kan, contohnya orang buta dia tak dapat melihat tapi dia menggunakan hujung jari dia untuk membaca tulisan braille. Kemudian bibir. Bibir pun adalah tempat yang sangat peka dan juga leher. Okay, ini ialah struktur kulit. Bawa tengok dekat sini. Okay, reseptor sakit ialah reseptor yang kedudukan dia berada di dalam lapisan epidermis. Reseptor sakit ni dia berada di lapisan epidermis. Okay, kenapa? Kenapa dia berada di dalam lapisan epidermis? Kerana reseptor sakit ni penting kan, bila kita rasa sakit, so kita mesti bergerak balas terhadap rasa sakit tu untuk mengelakkan kita daripada cedera dengan teruk.
Jadi bila tangan kita dapat kesan rasa sakit, disebabkan reseptor sakit tu berada paling hampir dengan permukaan epidermis, jadi kita akan dapat mengelakkan kecederaan yang teruk. Rangsangan tu lebih cepat diterima oleh reseptor. Okay, yang ni, yang macam dahan pokok ni kan. Okay, ini ialah reseptor sakit. Okay, yang paling, dia antara yang tertinggi lah. Okay, yang kedua, reseptor sentuhan. Reseptor sentuhan biasanya dia seorang dan dia tinggi juga. Tapi bentuk dia bulat ataupun empat segi. Reseptor sentuhan pun sama seperti reseptor sakit. Dia biasanya berada sangat hampir dengan lapisan epidermis. Yang ketiga, reseptor sejuk. Reseptor sejuk dan reseptor panas, ramai murid yang susah nak bezakan. Dekat sini, awak tengok reseptor sejuk biasanya dilukis bulat. Reseptor sejuk biasanya dilukis bulat. Manakala reseptor panas ataupun reseptor haba dilukis dengan bentuk daun. Kedua-dua reseptor panas dan reseptor sejuk berada di lapisan dermis. So agak susah nak bezakan, tapi kita boleh bezakan dari segi bentuk dia. Sejuk bulat, haba berbentuk daun. Manakala satu lagi reseptor, ini reseptor yang paling pendek dan kedudukan dia berada di dalam lapisan lemak. Dia reseptor paling pendek. Okay, kedudukan dia paling rendah, dia adalah reseptor tekanan. Jadi terdapat caralah untuk awak kenal pasti setiap reseptor tu sekiranya tidak diberitahu. Ini ialah contohlah soalan tentang kulit. Okay, dekat sini kat gambar ni, awak nampak P. Kalau soalan tu keluar dalam bentuk gambar dan dia wakilkan dengan huruf-huruf yang tertentu ni, okay, untuk menguji kita punya pengetahuan, kita labelkan. Okay. Yang ni bentuk macam pokok kan dan kedudukan dia berada hampir dengan lapisan epidermis. Jadi P adalah reseptor sakit. S pula pun sama, berdekatan dengan reseptor epidermis tapi bentuk dia berbeza dengan reseptor sakit. Jadi S adalah reseptor sentuhan. That's why kulit dia sangat peka kepada sentuhan sebab reseptor dia berada sangat hampir dengan permukaan epidermis. Okay, R. R ialah kelenjar. Okay, R ni sebenarnya ialah kelenjar peluh lah ataupun kelenjar sebum yang mengeluarkan peluh. Q pula ialah reseptor yang paling pendek sekali kan. So Q adalah reseptor tekanan. Yang hitam ni ialah bulu roma ataupun rambut. Klik pada pernyataan-pernyataan yang betul tentang kulit manusia. Okay, Q adalah peka terhadap rangsangan tekanan. Q adalah reseptor tekanan. Of course, dia adalah peka terhadap rangsangan tekanan. Betul. Yang kedua, S adalah peka terhadap rangsangan sejuk. S, mana S? Okey, S ialah reseptor sentuhan. Jadi, reseptor sentuhan peka terhadap sentuhan. Dia tidak peka terhadap rangsangan sejuk. Yang mana reseptor sejuk? Yang ni, yang bulat ni reseptor sejuk. Yang bentuk daun ni reseptor haba. Jadi S tu salah lah. Nak tahu betul ke salah? Salah kan? R adalah peka terhadap rangsangan haba. R peka terhadap rangsangan haba. Yang peka terhadap rangsangan haba ialah reseptor haba. Reseptor haba yang berbentuk daun yang di lapisan dermis. Jadi R salah. P adalah peka terhadap rangsangan sakit. Mana P? Okey, P. P adalah reseptor sakit. Jadi, ya betul. P adalah lidah. Okey, ini lidah kita, lidah manusia. Jadi permukaan lidah terdapat macam unjuran-unjuran halus. Awak pernah pegang lidah awak tak? Awak rasa tak dekat lidah tu ada macam biji-biji kan? So yang biji-biji tu adalah unjuran-unjuran halus yang dipanggil sebagai papila. Papila. P-A-P-I-L-A. So dekat papila, yang ni ialah papila. Di luar papila ni adalah tunas rasa. Yang warna kuning ni kan? Okay, ini adalah tunas rasa yang menyeliputi papila pada lidah. Ini bahagian tunas rasa pada papila.
Okay. Ada bukaan yang dipanggil sebagai liang. Ini adalah sel penyokong. Kemudian yang kuning ni adalah reseptor rasa dan ada saraf. Okay, saraf rasa yang menghantar impuls daripada lidah ke otak supaya otak dapat tafsirkan. Struktur lidah. Lidah ialah organ deria rasa. Okay, deria kita yang keempat lah yang kita belajar, iaitu deria rasa. Terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Permukaan papila pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa mempunyai 10 hingga 50 reseptor rasa. Reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis rasa asas, iaitu rasa manis, rasa masin, rasa masam, rasa pahit dan satu lagi. Ya, ada tertinggal dekat sini. Yang satu lagi ialah umami. Bukan rasa mami ya, yang ni umami. Umami tu apa? Umami ni sebenarnya ialah rasa yang sedap dan lazat, gabungan daripada beberapa rasa. Okay, ingat, dalam satu papila, di permukaan papila terdapat, contohlah, ini ialah papila, contoh ya. Ini papila. Okay, di permukaan papila dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Dekat permukaan papila ni ada beratus-ratus tunas rasa. Setiap papila ada beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Setiap tunas rasa tu ada lebih kurang 10 hingga 50 reseptor rasa. Dan reseptor rasa ni dapat mengesan 5 jenis rasa asas lah. Reseptor rasa ni dia bersambung dengan saraf ke otak. Okay, untuk mengesan 5 jenis rasa iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Okay, apakah umami? Dikelaskan sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang mengesan rasa umami sahaja. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penapaian seperti keju dan cendawan atau mononatrium glutamate. Monosodium glutamate ialah MSG, kan? Ataupun dipanggil, kalau kat Malaysia kita suka panggil dia Ajinomoto. Dia menyedapkan rasa. So, rasa umami ni basicnya adalah rasa lazat, rasa yang sedap. Bagaimana lidah berfungsi sebagai organ deria rasa? Okay, bila kita makan satu makanan, bahan kimia pada makanan akan larut di dalam air liur. Bahan kimia tu larut dalam air liur. Kemudian, sel-sel reseptor di dalam tunas rasa dirangsangkan. Ini tunas rasa, dalam tunas rasa ada reseptor. So, reseptor ni dirangsangkan oleh bahan kimia tadi. Dan yang ketiga, sel-sel ini menghasilkan impuls saraf yang dibawa oleh saraf ke otak untuk ditafsirkan. Sel dalam tunas rasa tadi kan, dia akan hantar impuls saraf ataupun dia hantar maklumat dalam bentuk impuls saraf pergi ke otak. Okey, jadi otak akan tafsirkan rasa tersebut. Pada lidah terdapat bahagian-bahagian yang spesifik terhadap rasa-rasa tertentu. Bahagian-bahagian yang sensitif terhadap rasa-rasa tertentu. Sebenarnya keseluruhan lidah tu dapat kesan rasa manis, masin, masam dan juga pahit. Tetapi pada bahagian-bahagian yang diwarnakan dan dilabelkan ni, rasa tersebut lebih peka pada bahagian lidah tersebut. Contoh, di bahagian depan sekali pada lidah, bila awak jelikan lidah dekat bahagian depan sekali ni, yang ini ialah bahagian yang sangat peka terhadap rasa manis. Sangat peka terhadap rasa manis. Jadi,
Kalau awak letak aiskrim lah katakan ataupun gula-gula di bahagian lidah yang lain, adakah awak tak dapat rasa manis? Awak mungkin boleh dapat juga rasa manis, tapi rasa manis tu dikesan dengan lebih peka lah, lebih baik di kawasan depan lidah. Di bahagian tepi lidah, tepi rasa manis ni dikesan oleh rasa masin. Dikesan rasa yang lebih sensitif adalah masin. Di bahagian tepi, bahagian belakang ialah rasa masam. Manakala di belakang sekali pada lidah awak yang berhampiran dengan anak tekak ialah sangat sensitif terhadap rasa pahit. Jadi mana pula bahagian yang sensitif terhadap umami? Umami dikesan di bahagian tengah lidah. Jadi di bahagian tengah ni sangat sensitif terhadap rasa umami. Biasanya kita akan jumpa gambar lidah tu, dan awak diminta labelkan bahagian yang mengesan rasa-rasa tertentu pada lidah. So bahagian depan ialah rasa manis. Di tepi rasa manis ialah bahagian sini, dua bahagian ni mengesan rasa masin. Di bahagian tepi masin, bahagian yang cikgu tanda warna hijau ni ialah bahagian yang sensitif terhadap rasa masam, dan bahagian paling belakang sekali pada lidah sangat sensitif terhadap rasa pahit. Manakala yang tengah-tengah ni lebih sensitif terhadap rasa umami. Umami apa? Umami ialah rasa lazat. Soalan yang paling famous sekali bila cikgu ajar bab ni, pedas. Pedas dikesan oleh bahagian mana? Sebenarnya pedas bukanlah rasa asas. Pedas tu dikesan oleh lidah kerana apa? Kerana suhu makanan tu adalah tinggi. Contohnya cili. Cili tu dia mempunyai suhu yang tinggi. Jadi suhu yang tinggi dikesan oleh lidah sebagai rasa pedas. Sebenarnya cili, kalau awak letak dekat tangan awak basuh cili kan? Awak basuh cili, lalukan dia pada air dan cili tu di tangan awak. Awak gosok-gosokkan cili, kemudian lama lepas tu nanti tangan awak akan rasa pijar. Tapak tangan awak akan jadi pijar, akan jadi panas, akan jadi merah. Kenapa? Sebab suhu cili tu yang tinggi. Di bahagian lidah, suhu yang tinggi itu dikesan sebagai rasa pedas. Tapi pedas ialah bukan rasa asas. Cikgu harap semua faham untuk setakat ni. Lidah adalah organ bagi deria rasa. Klik pada pernyataan-pernyataan yang betul tentang lidah dan deria rasa. Lidah boleh mengesan 5 rasa asas. Betul ke salah? Betul. Lidah boleh mengesan rasa manis, masin, masam, pahit dan umami. Ini adalah rasa asas. Yang kedua, deria kita dibantu oleh deria penglihatan. Deria rasa dibantu oleh deria penglihatan. Sebenarnya salah. Deria rasa kita dibantu oleh deria bau. Sebab itulah apabila kita selsema, selsema ataupun flu, kita akan rasa makanan tu kurang sedap. Kerana deria rasa kita dibantu oleh deria bau. Bila kita selsema, deria rasa kita menjadi kurang sensitif. Makanan pun mungkin rasa kurang sedap. Yang ketiga, makanan perlu larut di dalam air liur sebelum rasa makanan dapat dikesan. Betul kan? Makanan larut dalam air liur, kemudian makanan tadi, bahan kimia tadi akan merangsang reseptor-reseptor rasa di dalam tunas rasa dan menghantar impuls pergi ke otak untuk ditafsirkan rasa tersebut. Jadi yang ini betul ke salah? Betul. Ini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Awak dah belajar tentang kulit dan juga lidah. Terdapat 5 reseptor pada kulit dan juga terdapat 5 rasa asas yang dikesan oleh lidah. Kesemua reseptor yang mengesan rangsangan akan menerima rangsangan dan kemudian menghantar rangsangan tersebut melalui saraf pergi ke otak untuk ditafsirkan.
Sekian saja untuk hari ini. Semoga berjaya.